dan dipersilakan kumpulan BEST dari Fakulti Sains untuk memulakan Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif UTM kali ke-9. Selamat berjaya. Kumpulan KIK menyatukan kami demi mengejar visi dan misi. Di gelanggang KIK kami berdiri, berkongsi teknologi memacu inovasi. Cita-cita kami seluas angkasa untuk merealisasi impian di hati. Semoga inovasi yang kami cipta dapat berjasa kepada universiti. Terima kasih kepada pengurusi majlis, div-div terhormat, barisan juri yang arif lagi bijaksana, tuan-tuan, puan-puan dan rakan-rakan KIK yang kreatif lagi berinovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke Konvensyen KIK 2013 peringkat UTM kali ke-9. Kami dari Kumpulan BEST Fakulti Sains akan mempersembahkan projek KIK yang telah kami bangunkan. Pengenalan UTM. Dipaparkan sejarah penubuhan UTM, visi dan misi serta kedudukan Fakulti Sains berada di bawah pengurusan Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Pengenalan Fakulti Sains. Dipaparkan adalah struktur organisasi Fakulti Sains. Dipaparkan misi, visi, moto dan 4 jabatan penting serta aktiviti utama Fakulti Sains. Pengenalan kumpulan. Kumpulan BEST telah ditubuhkan pada 9 Mei 2012 dengan bilangan ahli seramai 10 orang, terdiri daripada staf pejabat am, jabatan fizik dan sains matematik. Ini merupakan projek pertama kumpulan kami dengan moto efisien dan berwawasan ke arah transformasi. Berikut adalah logo dan akronim kumpulan. Perkataan BEST ditakrifkan sebagai B, berwawasan, E, efisien, S, sedia, T. transformasi. Dipaparkan juga objektif kumpulan kami. Carta organisasi kumpulan. Perancangan aktiviti. Kumpulan BEST ialah telah memenuhi 97% kehadiran pemakluman mesyuarat dengan menggunakan kaedah surat, telefon, SMS dan email. Berikut contoh minit mesyuarat.
Proses perjalanan aktiviti kumpulan adalah berdasarkan kitaran PDCA. Berikut carta pembatuan bagi perancangan kumpulan kami. Berikut adalah jadual pembagian tugas. Semua ahli mengikut kebolehan masing-masing. Sepanjang projek dilaksanakan, mesyuarat kumpulan telah dijalankan sebanyak 32 kali sepanjang tahun 2012 dan 2013. Pemilihan masalah projek. Berikut adalah 9 masalah yang dapat dikesan. Dari 9 masalah yang tersenarai, kaedah metrik telah digunakan dalam membuat pemilihan masalah utama. 4 masalah utama telah dipilih iaitu 1, kelewatan capaian rekod, aset alih dan inventory, 2, pengurusan stok alat tulis yang kurang efisien, 3 kekerapan menerima laporan keselamatan, dan 4. kesukaran pelanggan mendapat maklumat di Fakulti Sains. Kaedah 5W1H telah digunakan untuk menerangkan masalah kelewatan capaian rekod, aset alih dan inventory. Carta alir bagi pencarian rekod, aset alih dan inventory. Kaedah 5W1H masih digunakan untuk menerangkan 3 masalah utama yang berikut. Pengurusan stok alat tulis yang kurang efisien, kekerapan menerima laporan keselamatan, kesukaran pelanggan mendapat maklumat di Fakulti Sains. Kaedah matriks analisis data telah digunakan dalam membuat pemilihan masalah utama. Berdasarkan skor tertinggi iaitu 168 undian, masalah kelewatan capaian rekod, aset alih dan inventory dipilih sebagai masalah utama. Pemilihan masalah utama. Kumpulan BEST telah memilih kelewatan capaian rekod, aset alih dan inventory. Berikut adalah surat kelulusan dari pihak pengurusan. Di layar, kepentingan projek yang dipilih. Penerangan masalah. Berikut adalah definisi masalah kelewatan capaian rekod aset alih dan inventory. Di layar menerangkan maksud apa itu aset. Tata cara pengurusan aset alih dan inventory adalah seperti di layar. Dipaparkan 7 aspek yang terkandung dalam maklumat daftar aset. Di layar adalah carta alih penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan, penyelenggaraan dan pelupusan aset di fakulti. Perkara yang dibulatkan adalah pemangkin kepada masalah utama yang dipilih. Kelewatan capaian rekod aset alih dan inventory berlaku semasa 1, proses pencarian, 2, proses penyelenggaraan, 3 proses penyimpanan, dan 4. permintaan mendadak. Proses pencarian daftar aset alih dan inventory. Tertera di layar adalah carta alih bagi proses pencarian daftar aset alih dan inventory bagi tujuan penyelenggaraan. Bahagian yang dibulatkan menunjukkan masalah yang dipilih. Saksikan video proses pencarian harta aset alih dan inventory. Komputer dekat bawah dan dia mesyuarat ada sikit nak segala cerita luar. Sebab minggu depan ada pelawat daripada Thailand. Thailand nak tak? Boleh daftar harta. Boleh tak? Boleh, tapi sekarang ni tak pernah buat kerja sikit. Kalau dalam minggu ini lagi boleh tak? Boleh. Kelas sebentar lagi. Saya beli dah surat dulu Nanti kan? Sama. Okey, selamat datang kembali pada 25 bulan 11 hari itu. Okey, terima kasih. Biar dulu saya bentar ya, nanti dia Riza dia tak pilih. Nanti nanti ada dulu.
Macam mana tak? Buat cara ini, bagi masa tak? Nanti agak call balik. Boleh bagi? Belum dia aku bicara ni. Ada tapi agak tak dapat nak cari untuk masa sekarang ni. Tapi bagi masa agak cari. Nanti agak hilang Syida Okey, jadi aku saya. Masih kat sama Syida. Hello, Assalamualaikum. Syida ya? Akak dah jumpa dah borang harta yang nak buat penyelenggaraan tu. Nanti datang ambil dokumen tu dekat akak. Sama. Minta kak. Ni dokumen dah sudah. Terima kasih banyak kak Maaf banyak sebab lambat agak jumpa dokumen ni. Dah janji ada kurangnya sebab nak senang nak buat senaga komputer tu kan. Terima kasih kak Sama. Di layar, pemantauan capaian rekod daftar harta aset alih dan inventory diperolehi melalui dua kaedah. 1, Pemerhatian, 2. simulasi. Di layar adalah kaedah pengiraan masa proses pencarian daftar harta aset alih dan inventory. Pengiraan masa ini diambil secara rawak dari staf dan lokasi yang berbeza terdiri daripada pejabat jabatan fizik, kimia dan sains matematik. Purata masa yang diambil adalah 34 minit 15 saat. Sasaran projek. Tema projek kami mentransformasikan proses kerja dengan lebih cekap dan produktif. Objektif projek kami adalah seperti di layar. Tempoh masa pencarian dokumen adalah 34 minit 15 saat. Penetapan sasaran penurunan masa sebanyak 50%. Analisis masalah. Tertera Raja Ishikawa, 3 punca masalah telah dikenal pasti iaitu 1, prosedur, 2 bahan dan 3. manusia. Verifikasi punca paling mungkin. Bagi faktor prosedur, punca-punca masalah. 1, Garis panduan kurang jelas. Ditolak. 2, Pelekat tidak berkualiti. Diterima. 3, Penyebaran maklumat tidak menyeluruh. Ditolak. Faktor bahan, punca-punca masalah. 1, Tiada buku panduan arahan. Ditolak. 2, Dokumen rekod daftar harta tidak sistematik. Diterima. 3. Rekod yang banyak. Diterima. Faktor manusia, punca-punca masalah. 1, Kurang pengawasan. Diterima. 2, Staf baru. Ditolak. 3. Kesihatan. Ditolak. Di layar, Raja Ishikawa 2 menunjukkan punca-punca paling mungkin. Dipaparkan punca-punca paling mungkin sebelum uji cuba yang didapati daripada 40 responden. Berikut adalah borang soal selidik bagi mendapatkan maklum balas punca utama paling mungkin. Berikut adalah analisis data menggunakan Rajah Pareto. Cadangan penyelesaian masalah. Dipapar senarai punca-punca masalah dan cadangan penyelesaiannya. Kaedah SWOT digunakan dalam pemilihan cadangan penyelesaian. Punca paling mungkin. Dokumen rekod harta tidak sistematik Cadangan penyelesaian. mewujudkan satu sistem pangkalan data. Cadangan diterima. Punca paling mungkin. Pelekat kurang berkualiti Cadangan penyelesaian. menggunakan pelekat QR code berkualiti. Cadangan diterima. Punca paling mungkin. Kurang pengawasan, Cadangan penyelesaian. penyeragaman fail meja. Cadangan diterima. Punca paling mungkin. Rekod yang banyak Cadangan penyelesaian. menyimpan maklumat daftar harta dalam pangkalan data yang dibangunkan. Cadangan diterima. Cadangan penyelesaian yang dipilih. Cadangan penyelesaian adalah Pembangunan sistem yang menyimpan semua maklumat daftar harta aset alih dan inventory fakulti dengan menggunakan QR code sebagai perantaraan. Surat kelulusan pembangunan sistem adalah seperti di layar. Proses pembangunan sistem pengurusan aset alih SPA seperti di layar. Perisian pembangunan sistem pengurusan aset alih SPA menggunakan PHP sebagai keperluan perisian di mana ia merupakan bahasa skrip umum untuk pembangunan web dalam HTML. Dan MySQL sebagai pangkalan data sokongan untuk menyimpan pelbagai jenis data dari data kecil kepada data yang besar. Terdapat 6 langkah untuk membangunkan laman utama SPA. 1, Perisian Derivative 8 digunakan untuk membangunkan laman utama. 2, Koding yang digunakan akan ditetapkan dan ditukarkan kepada web design. 3, Selepas penyemakan koding dalam bentuk web design, koding yang digunakan akan disimpan ke dalam 3 jenis iaitu index.html, index.php dan template-details.xml. 4, Semua fail hendaklah diletakkan dalam satu folder bersama-sama folder gambar dan folder style.
5. Folder tersebut akan dimampat kepada .zip file dan dimuat naik ke dalam jumlah administrator page. Dan 6. Akhir sekali, template akan dimuat naik dan dijadikan sebagai assign template. Sebelum membuat artikel, kategori manager telah digunakan untuk membuat tulang belakang kepada semua artikel yang ditulis. Tertera adalah contoh senarai kategori yang telah dibuat di dalam kategori manager, manakala di bawahnya adalah semua artikel yang telah dibuat di dalam artikel manager berpandukan kategori yang telah ditetapkan. Tertera adalah sistem pengurusan aset alih SPAA yang telah dibangunkan hasil daripada koding yang digunakan dan artikel yang dimasukkan. Proses penyediaan QR code. 1. Muat turun perisian QR creator dari internet dan masukkan ke dalam komputer. 2. Masukkan data yang diperlukan ke dalam ruang input data. Dan 3. Akhir sekali, simpan data yang telah dimasukkan kepada jenis .jpg untuk dicetak. Di layar menunjukkan lawan sesawang sistem pengurusan aset alih. Di layar menunjukkan contoh QR code dan paparan data. Cara alih bagi membuat satu artikel dimulakan dengan membuat daftar ID pengguna. Di layar menunjukkan video tata cara penggunaan SPAA. Selamat datang ke sistem pengurusan aset alih SPAA Fakulti Universiti Teknologi Malaysia. Terdapat beberapa kaedah untuk memasuki ke sistem pengurusan aset alih ini. Antaranya adalah melalui laman sesawang. Pada laman utama terdapat pengenalan aset berkeliling PTJ dan selanjutnya. Dan pada PTJ dan perhatikan pada pergerakan cursor. Untuk sebarang perubahan data atau maklumat, anda terlebih dahulu perlu masukkan username dan password. Seterusnya, perhatikan arah pergerakan cursor. SPAA mempunyai keunikan tersendiri. 1. Boleh diakses di mana saja. 2. Mengimbas QR code menggunakan smartphone. Dan 3. Mudah dan cepat untuk mengenal pasti status aset. Kesan kepada organisasi sekiranya tidak dipilih. 1. Menanggung kos yang tinggi. 2. Lokasi aset tidak dapat dipantau. 3. Rekod pelupusan yang bermasalah. 4. Keadaan tidak lestari. 5. Tiada perbezaan aset universiti dan pribadi. Dan 6. Konsisten apabila pertukaran staf. Hasil dan impak projek. Sumbangan projek kepada organisasi dapat mengurangkan kes kehilangan aset. Anggaran kos satu aset adalah di antara RM300 sehingga RM50,000. Impak projek kepada staf dan fakulti adalah seperti di layar. Validasi. Sesi taklimat dan uji cuba bersama pihak pengurusan fakulti pada 24 April tahun 2013. Raja Pareto selepas diuji cuba. Berikut menunjukkan perbezaan Raja Pareto sebelum dan selepas. Hasil penurunan masa adalah 83.69%. Penjimatan masa. Sebelum uji cuba. Masa diambil 34 minit 15 saat. Selepas uji cuba. Masa diambil hanya 5 minit 51 saat.
Di sini, kami telah berjaya mensasarkan penurunan masa pencarian rekod sebanyak 83.69%, lebih daripada sasaran yang telah ditetapkan iaitu 50%. Di layar adalah perbandingan carta ahli sebelum dan selepas. Di layar menunjukkan perbezaan kos pasaran dan kos kami dalam membangkungkan sistem dan pelekat QR Code. Kami berjaya menjimatkan sebanyak ringgit Malaysia 10,823.10 sen. Di papan adalah pengiraan penjimatan kos penggunaan kertas dan toner. Penjimatan penggunaan kertas adalah sebanyak RM46.60, manakala kos toner adalah sebanyak RM1,165. Kami berjaya menjimatkan sebanyak RM1,211.60 setahun. Penyeragaman. Berikut penyeragaman fail meja. Berikut surat penyeragaman penggunaan SPAA. Di layar aktiviti pemantauan dan penambahbaikan kumpulan. Di layar cadangan penambahbaikan SPAA. Pembelajaran diperolehi. Di layar penilaian ahli kumpulan sebelum dan selepas. Di layar pembelajaran yang diperolehi oleh ahli kumpulan. Di layar cabaran dalam menjalankan projek dan ahli kumpulan. Di layar perancangan masa hadapan. Di layar adalah surat ucapan penghargaan dari Dekan Fakulti Sains. Saksikanlah demonstrasi penggunaan SPA dan QR Code dari ahli-ahli kumpulan kami. Kumpulan BEST merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak. Di petas KIK kami berdiri, berkongsi ilmu bersama tetamu. Ucapan salam kami akhiri, di lain convention kita bertemu. Sampailah masa kami berhenti, izinkan kami berundur diri. Terima kasih kami ucapi, salah dan silap harap dimaafi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kumpulan BEST. Ya. Seperti biasalah kita cerita-cerita sikit. Capaian itu sebenarnya apa? Capaian itu sebenarnya apa? Untuk mencari dokumen data harta tu yang masalahnya, capaiannya. Sama ada kalau kita nak tahu dia kat mana, waktu kita nak buat pelubusan, waktu nak menyelenggara alat tu. Jadi kita nak kena dapat maklumat barang tu sendiri, aset tu sendiri. Jadi itu maksud capaian. Lewat 34 minit. Tu sebelum uji cuba. Kepada berapa orang ataupun orang tu yang bila kita tanya pada orang dia memang betul ke mengukur capaian itu sebelum kita jalankan projek, ataupun berapa kali dia mencuba
sehingga akhirnya kita dapat purata 34 minit. Ataupun dia buat satu dah. Berapa banyak sebenarnya kajian dari segi kuantiti kajian yang kita buat. Sebab orang-orang itu ada, tapi tiap-tiap orang tu sebenarnya dia buat kajian kepada berapa atau berapa kali, kepada berapa carian dia buat. Saya buka pada nota-nota belakang ni tak jumpa. Okey, pada slide 48 dekat situ ada tunjuk di mana kami telah pada satu staff untuk mengambil satu daftar harta melalui 4 jabatan, iaitu Pejabat Am, Jabatan Fizik, Jabatan Kimia dan Jabatan Sains Matematik, untuk mendapatkan satu aset daripada setiap jabatan ni. Sebanyak 3 kali. Itu yang Pak Bu tanya tadi tu. Dia kalau boleh biar ambil banyak sikit. Kalau satu capaian, satu saja permintaan kepada pelupusan, ambil satu. Lepas tu yang sana nanti ambil satu. Lepas tu dah kita anggap itu sebagai petunjuk. Dia mungkin kurang tepat. Dia buat beberapa kali. Eloknya data ni kita dapatkan agak lama sikit kepada beberapa carian. Maka agak boleh percayalah 30 minit. Kalau satu, orang ni satu, orang tu satu kan. Yang ini kena lebih sikit. Walaupun kita boleh mempercayainya ya. Satu lagi, Pareto 1, kita pungut data. Berapa lama? Pada Pareto tu langsung tidak menyatakan tentang tarikh-tarikh bila data tu dipungut. Berapa lama data dipungut? Setengah tahun 2012. Pareto 1 tu tak ke lama benar. Muka surat 32 64 ni. Slide 64. Sebab saya lihat data tu data soal selidik. Soal selidik awak 6 bulan, wah kacau tu. So kan ada bunyi itu sebelum uji cuba data soal selidik. Kalau tengok pada slide 63, dia ada tunjukkan yang tu pada 15 Ogos hingga 15 September 2012. 15 Ogos hingga 15 September 2012. 2 bulan, 6 bulan. Nah. Sebab tulisan yang lalu Pak Bu dapat pakai benda Allah ni pun tak nampak tak? Elok lain kali kita buat semuka tu satu slide, semuka satu slide. Sebab catatan perancangan pun Pak Bu tak ada nak baca kat sini. Okey, akan dibuat tambah baik. InsyaAllah. InsyaAllah mudah. 2 bulan 2 bulan. Jadi uji cuba pun 2 bulan. Ya. Yeah. Okey, mengenai cadangan saya berikan sikit pada rakan-rakan. Cuba ni. Assalamualaikum, kumpulan BEST. Waalaikumsalam. Pemerhatian saya, masa capaian sebelum projek melalui pemerhatian dan juga simulasi kan daripada beberapa jabatan. Tapi selepas tu, selepas projek, kumpulan tak ada buat simulasi ataupun pemerhatian. Cuma pengiraan tu dikira mengikut penurunan punca-punca 83.69% tu Jadi yang tu saya nak komen, 83.69% ialah penurunan punca-punca. Tak semestinya penurunan masa capaian. Okey, penurunan punca-punca satu hal,
Kemudian masa yang diambil tu oleh kerana kumpulan menggunakan kaedah pemerhatian dan simulasi, sepatutnya selepas projek kaedah yang sama pun diguna pakai. Jadi kita akan ambil masa pula selepas projek ni kan dah ada sistem ni apa semua, ambil masa. Dan mengikut komen Tuan Haji Abu tadi, mungkin kena banyak kali lah, tak boleh setakat satu jabatan satu kali je. Jadi yang tu mungkin di masa hadapan ambil maklum dan itulah penurunan punca-punca bukan penurunan masa. Kumpulan ambil penurunan punca kan 83 kemudian kali dengan 34 15 saat tu kan. Jadi yang tu kurang tepat lah. Sebenarnya kami tadi ada bagi pembetulan. Yang ni sebenarnya dia terbalik kiraannya sebenarnya. Tak, walaupun pengiraan terbalik, okey, kumpulan gunakan penurunan punca-punca 83.69% untuk pengurangan masa, betul tak? Ya. Okey, yang tu kurang tepat. Okey, yang itu adalah penurunan punca-punca tapi tak semestinya penurunan masa pun 83.69%. Ya? Okey, itu saja. Kami akan tambah baik insya-Allah. Okey, terima kasih. Okay, tahniah kumpulan BES. Assalamualaikum. Saya cuma nak tak nak tanya sebab masa dah habis 7 minit dah. Saya cuma nak tegur awak punya Pareto tu kena semak balik. Okey, terima kasih. Kalau saya kata salah sama sekali nanti awak kecil hati pula. Tapi begitulah hakikatnya. Kami terima. Ada soalan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.